Seterusnya dijemput Puan Alifah untuk ceritakan tentang produk siri awal Sains Korea. Assalamualaikum semua. Nama saya Alifah. Saya akan sambung sesi product knowledge kita pada hari ini untuk memperkenalkan buku siri Sains Awal Korea lah. So first of all, kenapa siri ni namanya Sains Awal Korea kan? Okay, saya explain sikit part Korea tu dulu. So macam yang anda dah tengok daripada kita punya video pengenalan tentang jenama awal ni, kami merupakan syarikat penerbitan buku-buku pendidikan pendidikan kanak-kanak untuk anak-anak di peringkat umur prasekolah sampailah sekolah rendah. So selain daripada menerbitkan buku sendiri, macam buku matematik awal tadi kita terbitkan sendiri, kita tulis sendiri. Untuk siri ini, kita beli hak cipta penerbitan buku daripada negara luar. So ini adalah something yang memang common lah di kalangan penerbit. So kami sebagai penerbit pun memang ada hubungan baik dengan penerbit-penerbit luar. Dan untuk siri sains awal ni, of course kita dapatkan hak cipta untuk menterjemah, mencetak dan menerbit daripada negara Korea. So nama penerbit asal dia ialah Kyowoon. So Kyowoon ni memang sangat terkenal di Korea Selatan sebagai penerbit buku-buku kanak-kanak yang sangat berkualiti baik daripada segi isi kandungan, daripada segi visual dan banyak lagi lah. Okay, so bila kita dah dapatkan hak untuk menerbit tu, kami terjemah, kami edit, kita buat layout, so kita hantar untuk cetakan lah. Okay, itu sedikit sebanyak background tentang nama siri Sains Awal Korea tu kan. Okay, apa sebenarnya intipati buku ni? Okay, siri Sains Awal Korea ni ialah satu siri yang kita fokuskan kepada pembelajaran sains awal. So bila kita cakap tentang sains awal ni, dia lebih menjurus kepada anak-anak di peringkat tadika, okay, umur 4 hingga 6 tahun dan juga sesuai untuk anak peringkat sekolah rendah up until 7 or 8 years old. Okay, kita bawa konsep pembelajaran sains awal dalam bentuk yang ceria dan menghiburkan. So kat dalam slide ni anda boleh lihatlah kesemua buku dalam siri Sains Awal Korea ni. Kita ada total of 8 titles dan setiap tajuk ni dia bawa tema ataupun topik yang berbeza-beza. Contoh macam buku Kek Carrot Si Arnab ni, tema dia ialah rasa dan bau. Buku Tidurlah Sayang, dia tentang konsep siang dan malam. Yang tajuk Bila Dapur Mula Gelap ni tentang bentuk-bentuk asas, Si Gajah Pembersih tentang kebersihan, Terima Kasih Oh Bulan tentang bentuk dan ciri-ciri bulan dan banyak lagi lah. Anda semua saya rasa mungkin semua pun dah tengok buku-buku ini dekat kita punya platform Awal Biz kan. Okay, apa kelebihan buku awal sains Korea ni? Okay, the first thing yang kita boleh tahu dekat sini, okay, ni bukanlah kelebihan dia, ni orang kata kesesuaian umur kan untuk pelanggan, especially ibu bapa lah. Saya rasa pelanggan-pelanggan anda boleh jadi ibu bapa kan yang ada anak dalam peringkat umur 4 hingga 8 tahun. Okay, kelebihan buku ini yang saya boleh kata yang ni kira pertama lah, kita menggabungkan pembelajaran bersepadu. Okay, bersepadu ni maksudnya fokus utama buku ni of course ialah pembelajaran sains. Tapi dalam sebuah buku ni kita ada juga masukkan pembelajaran lain yang anak ni dapat capai. Macam tentang matematik, bahasa, nilai murni, kreativiti, inovasi, kesihatan pun ada. So pembelajaran tu dia tak tertumpu kepada subjek sains sahajalah. Anak-anak dia akan dapat pendedahan kepada subjek-subjek lain yang berkaitan. Okay, seterusnya buku ni dia ada tema berbeza. Saya cakap tadi kan, every book is a different theme ataupun different topic. Jadi dalam setiap buku ni anak-anak ni dia macam dapat explore dengan lebih mendalam tentang satu-satu tema tu daripada satu buku sahaja. Okay, next activity kemahiran the last kelebihan kan, aktiviti yang berkait dengan perkembangan kemahiran motor halus. Okey, isi kandungan dalam buku ni memang kita design juga. Bila kita pilih untuk terbitkan buku ni, kita nak tengok juga salah satu faktor dia ialah supaya ia dapat membentuk kemahiran motor halus anak. So basically
anak dia buat pencil activities macam melukis, mewarna, kemudian ada aktiviti macam gunting dan tampal. So gunting dan tampal ni pun salah satu aktiviti yang bagus untuk anak-anak kecil ni, dia latih kemahiran motor halus dia. Okay, boleh pergi ke slide seterusnya. Okay, daripada tadi kelebihan-kelebihan buku tu, kita pergi pula kepada isi kandungan buku ni kan. Macam mana susunan buku ni diolah supaya anak-anak ni dapat belajar sains awal dengan lebih menarik. So dekat dalam buku ni kita fokuskan kepada 4 langkah pembelajaran. Next slide. Okay, 4 langkah pelajaran kalau tengok dekat sini kita boleh tengok langkah 1 cerita, langkah 2 meneroka topik, langkah 3 aktiviti kurikulum dan langkah 4 latihan. Saya akan tunjukkan sampel sampel pages, contoh halaman daripada buku Si Gajah Pembersih ni. Ini satu contoh yang saya ambil, and saya akan ceritakan macam mana kita incorporatekan ke 4 langkah ini. Boleh pergi next page. Okay, dalam langkah 1, bila kita cakap tentang cerita kan, so basically kita start off dengan anak tu membaca cerita. Okay, kalau anak tu tak boleh baca, biasanya cerita ni parents boleh buat bacaan bersama ataupun storytelling lah untuk anak dia, baca bersama-sama dengan anak. So kiranya permulaan kepada buku ini ataupun permulaan untuk anak ni belajar sains ialah kita mula dengan something yang fun, yang exciting, dan ini melalui cerita lah. So apa-apa pembelajaran pun kan, especially untuk budak-budak di peringkat tadika kat umur 4 hingga 6 ni, kita nak mulakan dengan something yang menarik, nak attract attention anak tu. So selalunya apa yang parents buat, mungkin dia nyanyi lagu, buat game, ataupun through this book kita mula dengan cerita. Kita buat aktiviti baca bersama ke, ataupun anak tu sendiri dia baca cerita. Dan cerita ni berkait dengan tema yang kita nak ajarkan kepada anak tu lah. Okay, cerita yang kita buat dekat dalam buku-buku ni pula, dia ditulis dalam bentuk bacaan berrima. So bacaan berrima ni merupakan antara jenis bacaan yang sesuai lah di peringkat awal untuk memupuk anak-anak tu membaca kan. So tengok kat sini kita boleh see the text, ada rima gajah membersih hutan dengan belalai panjang. Air dipancut di setiap lorong, dikutip tisu dan ting kosong. So cerita ni pasal gajah. Gajah ni peranan dia macam lori sampah dekat hutan tau. Tugas dia untuk kutip sampah-sampah yang ada dekat hutan. Tapi one day sebab banyak sangat sampah yang dia kena kutip, dia tak sihat. Hidung dia tersumbat sesama macam tu. Jadi bila dah tak sihat, dia tak boleh nak kutip sampah. So apa jadi? Sampah banyaklah dekat hutan. Kalau nak tahu dia punya cerita seterusnya, kena dapatkan sampel contoh buku lah. Okay, saya bagi a sneak peek of the story. So kita start ataupun anak tu bila dia dapat buku ni, dia mula dengan cerita. Okay, lepas anak tu dah baca cerita, dia pergi ke langkah kedua. Langkah kedua ni kita panggil meneroka topik. So dalam meneroka topik ni, anak-anak ni kita kukuhkan lagi kefahaman dia tentang tema kebersihan diri tau. Jadi dekat sini kita provide informasi-informasi yang menarik lah dalam bentuk ayat-ayat yang pendek, dan teks ni ataupun kata information ni dia disokong dengan ilustrasi yang menarik, ilustrasi yang melambangkan teks yang anak ni kena baca kan. So tadi dah baca cerita tentang gajah tu yang orang kata membersihkan hutan. Kemudian dekat sini cerita tentang hari nak bersih rumah. Apa bahan-bahan yang kita kena gunakan untuk membersihkan rumah ni? Kena lap dengan kain, jemur cadar bawah matahari, kena buka tingkap, bersihkan habuk dan sebagainya. So ini saya bagi contoh satu je, tapi meneroka topik ni kita ada a few pages, maksudnya di permulaan few pages on the story. Seterusnya langkah kedua meneroka topik ada few pages dalam bentuk inilah informasi-informasi, fakta. Kemudian selepas dia dah meneroka topik tu, dia pergi kepada langkah yang ketiga. Next slide. Okay, langkah yang ketiga dah baca cerita. Lepas tu dah ataupun dia dah dengar cerita mak dia ataupun ayah dia ceritakan kan. Lepas tu
dah baca info-info tambahan daripada langkah kedua tadi yang menurut ke topik tu. Now dekat langkah ketiga ni anak tu buat aktiviti, hands-on activity. Okay, so dalam aktiviti ceria ni anak ni akan buat aktiviti macam mewarna, so ada aktiviti seni dan craft, ada juga aktiviti bercerita juga yang kita masukkan dan semua ni dia berkait dengan tema dalam buku ni lah, iaitu kebersihan. So dekat dalam sampel page ni, contoh yang anda sedang tengok ni, anak-anak ni dia kena gunting gambar sampah. Gambar tu dia ada dekat lampiran belakang tau. At the back of the book ada lampiran gambar-gambar yang anak ni kena gunting dan tampal dekat page aktiviti ni lah. So dia tampal kat belakang, dia gunting kat belakang dan dia tampal. Dan tampal ikut arahan. Arahan dekat sini, gunting gambar sampah sarap di lampiran A dan tampal pada lori, buang sampah dalam lori itulah. Kemudian dia kena warna dan hiaskan roda lori ni pula, buat aktiviti mewarna pula. Selepas dah buat aktiviti ni ada juga latihan pula. Latihan ni untuk pengukuhan lah. Pengukuhan kepada topik pembelajaran yang dia baca ni. Okey. Lagi 2 minit ya, Puan Arifah. Okey. Saya akan cakap lagi laju. Next page. Okey. Ni memang last page saya pun. Okey. Last page ni contoh halaman untuk langkah 4 yang latihan tu lah. So lepas dia dah cerita menurut ke topik, lepas tu dia aktiviti ceria tu, dia buat latihan pula untuk pengukuhan. So dekat pengukuhan ni macam contoh dekat sini, page ni anak ni dia kena baca. And then dia kena surih teks guna jari. Surih tu maksudnya follow macam ni lah gitulah, surih itulah guna jari dia. So latihan ni dia ada melibatkan kemahiran bahasa anak. Kemudian ada juga aktiviti gunting dan tampal lagi dekat belah kanan ni kan. So dekat sini anak ni dia kena gunting gambar lori besar dan lori kecil yang ada dekat lampiran belakang and then tampal dekat page ni. So lori besar dekat lorong yang besar, lori kecil kat lorong yang sempit tu. So dalam buat aktiviti ni dia anak tu dapat latih lah kemahiran untuk bezakan dua saiz besar dan saiz kecil kan. So saiz gambar kat belakang yang dia kena potong tu pun satu lori tu besar, satu lori tu kecil. Okay, so saya rasa itulah 4 langkah pembelajaran yang kita masukkan dalam dalam siri buku sains awal Korea ni. Setakat ni je perkongsian saya, so kalau ada apa-apa soalan tentang buku sains awal ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan semasa sesi Q&A sebentar nantilah. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Arifah. Produk-produk kita ni memang lengkap dan banyak apa dia punya features yang menarik untuk anak-anak, insya-Allah, dan sangat sesuai. Untuk soalan tadi Puan Amirah ada angkat tangan, raise hand tu, nak tanya soalan ke? Okey. Buku package ni ada jual asing ke? Package matematik. Ya, kita dijual berasingan juga. Package matematik ada jual asing lah. Ada dekat website Awal Biz tu ada asing-asing. Nak satu package boleh, asing-asing pun boleh. Maksud saya perasan yang awal Korea je, yang matematik ni tak perasan lagi. Okey. Nanti kita boleh tengok dekat website Awal Biz ya. Okey. Azrain nak tambah sikit. Okey doktor, silakan. Sikit je. Okey, kami baru balik daripada Kongres International untuk International Board on Books for Young Children, dan pemenang tahun ini dari segi illustrator ialah dari Korea. Ni, nampak? Pemenangnya dari Korea. Jadi itu antara sebab kita pilih buku dari Korea, sebab dia bukan saja famous for K-pop, kosmetik, tapi dia across the board, dia famous for everything. Dah boleh buat roket dan sebagainya. So kita dengan Korea actually sebaya dari segi daripada habis kita baru 65 tahun kan, dia pun around 65 years. So dia terlalu maju berbanding dengan kita. Jadi kita kena ambil lah apa yang kita boleh manfaatkan daripada Korea. Okey, jadi itulah kelebihan Al-Amin. Kami ada ramai kawan antarabangsa dan insya-Allah this is the orang kata value added in our product, why our product is different from other products. Okey? Okey, terima kasih Azrain. Terima kasih Dr. Anita. Nak tanya lagi,
Okay, yang PK Science Awal Korea tu ada tak plan nak ke bahasa Inggeris? Sebab kalau masa saya buat live, saya banyak introduce kan macam mana nak guna satu buku, macam buku kanak-kanak kan, buku bergambar. Macam ni kalau macam satu buku tu, macam mana adik dia nak guna, macam mana kakak dia nak guna, macam ramai-ramai guna kan. Jadi dan sepanjang live tu kadang ada yang tanya ada tak buku bahasa Inggeris. Tapi tu koleksi bahasa Inggeris saya tak jumpa lagi tu yang kalau boleh nak, ada tak plan nak translate kepada bahasa Inggeris? InsyaAllah kami dapat rights untuk bahasa Inggeris. Tapi coming soon lah, sebab bahasa Inggeris yang diorang bagi pada kami tu agak boring. Minta maaf. Yelah, yang kami dapat translation from Korea dalam bahasa Inggeris, kita kena buat sesuai untuk Malaysia market. So it will take some time insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Dr. Nita.